الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu daripada kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu solat subuh. Solat yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut bahawa solat subuh berjemaah adalah pelengkap kepada kesempurnaan nilai pahala seluruh malam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat Isya berjemaah separuh malam akan diberi nilai oleh Allah SWT di segi pahala. Kemudian disambung dengan solat subuh berjemaah pula ialah separuh lagi. Dan kata lain, solat subuh berjemaah adalah pelengkap kepada nilai pahala sepenuh malam yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang ada peranan yang sepatut dia mainkan dalam kehidupan dunia ini. Dalam melaksanakan peranan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memudahkan kepada kita dua perkara. Yang pertama sekali ialah mudah rezeki luaran, maknanya kemudahan-kemudahan kemudahan semasa yang Allah Taala bagi kepada kita, kemudahan dari segi makan minum, kemudahan dari segi persekitaran dan sebagainya. Banyak kemudahan-kemudahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepada kita sebagai alat untuk kita memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang kedua ialah kemudahan dari segi panduan, di mana kita dalam menjalani kehidupan seorang Muslim di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita ada panduan yang sepatut kita lakukan dalam usaha untuk membina manusia menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang lain tak ada panduan ini, tuan-tuan semua. Kita ada panduan daripada Allah Taala untuk mengurus kehidupan kita ni, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara panduan besarlah dalam kehidupan seorang Muslim untuk mengurus kehidupan dia, bagaimana untuk menjadi hamba terbaik, bagaimana nak bina kehidupan, bagaimana nak mengurus apa dia ni kehidupan kita semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita musafir kepada dunia, sebelum kita musafir ke alam akhirat. InsyaAllah, tuan-tuan semua, untuk hari ini kita akan sambung lagi siri hadis-hadis ataupun tanda-tanda hari kiamat, di mana kita dah bicara beberapa siri sebelum ni. Dan insyaAllah hari ini saya akan teruskan lagi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bicara sebelum ni banyak perkara tentang siri-siri ataupun dia panggil tanda-tanda, alamat-alamat kecil yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang telah berlaku, dan ada yang sedang berlaku, dan ada yang akan berlaku. Semua ni tuan-tuan menggambar kepada kita bahawa kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya lah apa yang Nabi sebut benar-benar berlakulah, di mana kita dah bicara sebelum ni. Inilah antara bukti ataupun tanda ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi itu sendiri adalah orang yang bawa kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, insya-Allah hari ini kita akan sambung, iaitu antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah di akhir-akhir ni, maknanya orang akan berlomba-lomba untuk menghiasi rumah.
Maknanya di antara tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk pakak apa dia ni tak salah, tapi nak ceritanya bagaimana satu suasana yang berlaku di mana orang duk pakak apa dia ni duk comel rumah, duk beriah rumah. Ada sengah-sengah kadang-kadang terpaksa kena tinggal gada benda-benda lain. Kan duk besar benda-benda tu. Kan kadang-kadang tanggungjawab anak ngaji ke kadang-kadang taklah mana pun, tapi duk besar bagai-bagai macam tu. Ini tentu semua kita boleh dapati pada masa sekarang inilah, kan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata la taqumus saah. Hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumus saatu hatta yabniya an-nasu buyutan yushabbihunaha bil marahil. Qala Ibrahim ya'ni asyabu al-mukhattatah. Dalam hadis Nabi SAW cerita satu gambaran dia akan berlaku tentu semua sebelum berlakunya hari kiamat. Tanda-tanda yang disebut sebagai tanda sugura ataupun tanda kecil. InsyaAllah kita akan bicara lepas ni. Mungkin siri-siri akan datang lah, kita akan bicara tentang dia panggil alamatul kubra, alamat-alamat yang hampir-hampir berlakunya hari kiamat. Cuma kita sekarang ini masih dalam alamat-alamat kecil lah yang dah berlaku ataupun yang akan berlaku. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi kata tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga apa orang manusia ni duk belum-belum buat rumah, duk comel rumah dia lah. Macam kalau baju kat macam duk comel beriah dengan warna-warna berbagai-bagai. Ini satu gambaran yang disebut oleh Nabi SAW. Ini satu gambaran, tak salah kan, ini satu gambaran yang Nabi sebut. Cuma yang pelik selagi katanya ulama ialah yang masalahnya ada setengah-setengah orang tu kadang-kadang dia ada berangga dengan rumah-rumah dia. Duk soh rumah dia comel, duk soh rumah dia canggih, duk soh rumah dia pelik pada orang dan sebagainya. Inilah tuan-tuan semua yang satu gambaran yang bukan saya kata ni. Ini satu gambaran yang disebut oleh Nabi SAW lebih daripada 1004 tahun lepas. 1000 tahun lebih dulu yang Nabi SAW sebut hadis-hadis macam ni. Inilah tentu semua yang kita dapati sekarang ini ada pada barang-barang gini. Kan, tak salah kita nak rumah tak ada masalah. Tapi nak cerita satu gambaran yang berlaku di mana tentu semua duk berlomba-lomba macam tu. Kan duk beriah sampai perikat kadang-kadang terpaksa gada benda lain, benda yang penting lagi kadang-kadang tak cakna sangat. Ada setengah orang kadang-kadang hutan tak caralah mana. Hutan banyak kadang-kadang tapi beriah rumah kadang lebih daripada tu berlaku macam tu. Kan? Kalau anak nak ngaji kadang-kadang taklah mana apa, tak sungguh mana, tapi kalau nak buat rumah, nak beriah ke apa semua kadang-kadang lebih daripada sepatutnya. Banyak sekarang tu semua laku benda-benda macam ni. Saya tengok di segi hutan lah. Ada setengah orang kadang-kadang tepek dengan hutan. Ya, tapi tak bayar hutan. Rumah nak rumah comel, Mekah nak pergi semua kadang-kadang. Dia tak khabar maknanya kita bayar hutang kita apa lebih besar daripada kita pergi buat umrah sunat ataupun kita beriah benda-benda macam ni. Inilah tentu semua satu daripada gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suasana yang akan berlaku di akhir-akhir zaman sebelum berlakunya hari kiamat. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan di mana masa Nabi itu di kota Madinah ni taklah besar sangat. Kan? Satu gambaran di mana disebut satu riwayat mengatakan, dia riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tablu al-masakinu ihaba aw yahab. Kata dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata di mana akan berlakunya luahnya kawasan Madinah Munawwarah. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemungkinan di segi kawasan taklah mana sangat, kan, kawasan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat sekitar masjid taklah luas sangat. Tapi satu gambaran yang disebut dalam hadis ini akan berlaku di mana akan berlakunya apa dia panggil besarnya pada kota Madinah Munawwarah. Demikian riwayat mengatakan tuan-tuan semua dia mula membesarkan kota Madinah ini adalah berlaku pada masa Bani Umayyah. Dan sekarang ni cuba tengok tuan-tuan semua makin besar dan sebagainya. Kan? Nabi cakap masa tu tak ada gambar satu lagi, Nabi dah sebut dah. Kan, di mana akan berlakunya apa dia ni kawasan akan dibesarkan dari kota Madinah Munawwarah. Itulah tuan semua yang kita boleh tengok dulu ni lah. Yang kalau orang dah pergi Mekah atau pergi Madinah ni boleh tengok bagai-bagai gini. Yang satu kawasan yang kadang-kadang
jauh. Saya ada sebut dalam hadis ni satu kawasan nama dia Ihab atau Yahab, ni satu kawasan yang beberapa batu jauhnya apa dia ni, kawasan Madinah diluaskan. Ini satu gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua, kita pergi laju sikit Yang ketiga pula kata dalam hadis ini daripada Al-Mustawrid Al-Qurashi radhiyallahu taala. Satu orang sahabat ni yang jarang kita dengar lah. Nama dia Al-Mustawrid Al-Qurashi, maknanya dia berbangsa Quraisy lah. Kan? Di mana sahabat ni radhiyallahu taala kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul taqumus sa'atu war-rumu aktsarun nasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuan semua dalam hadis ni, katanya Mustawrid dia dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ambil daripada sahabat lain, bukan ambil daripada tokoh lain, tidak. Kata dia dengar sendiri hadis ni melalui telinga dia sendiri, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana antara yang tuan semua dalam hadis ni Nabi kata la apa dia taqumus sa'atu war-rum aktsarun nasi. Satu gambaran di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang Kristian akan ramai, kata dia. Di mana peningkatan orang-orang Kristian makin ramai, mungkin perancangan dia apa semualah. Di mana kalau tengok kepada satu orang nama dia Qurtubi, apabila disyarah hadis ni, Qurtubi ni masa tu dia duduk di asal daripada Andalus lah. Andalus ni kota apa dia panggil Spanyol sekarang ni. Satu kota yang satu negara, satu kawasan tuan-tuan semua yang memang ditakluki oleh Islam begitu lama sekali. Ratus-ratus tahun Islam merentah di kota Andalus. Kan, sinilah lahirnya tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Contoh Imam Qurtubi, Ibn Hazmi, dan ramai lagi tokoh-tokoh lain yang lahir di kota Andalus ataupun Spanyol sekarang ni. Di mana tuan-tuan semua Spanyol di antara negara yang maju lah, yang dibuka oleh satu orang nama dia Abdul Rahman Ad-Dakhili. Pada masa dulu lagi, pada masa Bani Umayyah, ada satu orang lari ke sana, kemudian dia bentuk satu negara Islam di sana lah, di Andalus. Tentu semua Andalus maju tak majunya, di mana Eropah yang kita tengok lah ni, yang kita tengok sekarang ni, apa dia ni maju sekarang, sebenarnya dia tumpai ilmu daripada Andalus. Ya, apa dia ni kemajuan atau bertamadun yang dibina Andalus telah ada apa dia ambil faedah oleh orang barat. Orang barat dia lain sikit kalau banding orang Tatar ni dia mari di kota apa dia ni, dia mari dia serai kota Baghdad, dia bakar kitab-kitab. Dia mungkin jadi orang darat, orang kampung boleh. Dia tak ambil faedah daripada tulisan-tulisan ataupun apa dia ni kemajuan ilmu yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam pada masa tu. Dia mari di Baghdad, dia bunuh orang Islam. Bukan sekadar bunuh, dia kitab-kitab dia tahu adalah air sungai dan sebagainya, bakar-bakar. Orang Islam mati pada masa itu lebih kurang 2 juta orang mati pada masa itu di Baghdad. Dia berlainan dengan apa yang berlaku di Eropah, di Andalus. Mak Saleh kan, dia ambil ilmu dia guna pakai di negara dia orang. Kan, ilmu kedoktoran dan sebagainya. Sebab itulah dikatakan, ulama berkatakan 300 tahun pertama di Eropah tu pengajian apa dia ni, pengajian dalam bidang kedoktoran ni dia guna bahasa Arab. Dia ambil faedah daripada apa dia kemajuan yang dibina di kota Andalus. Kan, sebelum dia serai lah, sebelum dia tawan kota Andalus, dia banyak benda dia ambil dari tu. Tentu semua di antara kemajuan yang saya pernah baca lah, bagaimana orang dulu dia buat masjid ni. Apabila antara kemajuan dia orang tu masjid ni, apabila bunyi azan saja dia ambil pamit dia keluar air yang disediakan untuk orang ambil air semaya. Macam mana teknologi dia wallahu alam lah kan. Kita kira lah ni tak pelik sebab dunia lah ni kan, nak cerita masa dulu tu semua satu teknologi yang begitu hebat, sehingga dikatakan apa dia bunyi masuk saja waktu azan, maka sana di tempat air tu memang keluar sendiri air apa dia ni, untuk apa dia ni sebagai bekalan untuk orang ambil wudu kan. Sebab itulah apabila penjajah dia mula masuk Eropah, dia mula masuk Eropah, apa masuk kota Andalus, apa dia ni dia serai ada apa semua, dia cuba kaji barang-barang gitu. Last sekali tak ada, lepas tu tak ada, lepas tu kan. Itu semua saya nak sebut, maknanya lama sangat orang Islam menetap di Andalus ni, ratus-ratus tahun tu semua. Akhir sekali dijatuhkan oleh tentera Eropah. Masa itulah tuan-tuan semua saya nak sebut, maknanya masa itulah daripada orang Kristian tak ramai maka orang marah. Sebab sekarang ni memang dia kuasai lah ya, Spanyol lah ni memang dikuasai oleh Kristian lah. Sebenarnya itu tuan semua itu adalah tempat kita asal dulu.
Apa dia ni, kita melihat negara sana yang begitu hebat sekali, ada tamadun yang begitu banyak sekali dibina, yang begitu hebat yang dibina, yang diambil faedah oleh masyarakat barat pada masa tu. Imam Qurtubi apabila dia baca ada syarah hadis ni, dia kata betul lah. Hadis ni betul, Nabi SAW mengatakan, maknanya Kristian makin banyak dan sebagainya. Seperti mana berlaku pada masa tu lah. Daripada awal di Andalus tu tak ada tu, tak ramai orang Kristian, kemudian lepas tu ramai dan sebagainya. Ini satu daripada tuan semua membenarkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Qurtubi, kata dia, wa hadzal haditsu qad saddaqahu al-wujud. Hadis ini ternyata benda ni berlaku, kata dia. Ternyata benda ni berlaku. Cuba tengok tuan-tuan, di negara-negara Arab ada setengah-setengah negara memang tak ada dulu macam di Lebanon. Ataupun di kawasan di Syam, di Suria, tak ada sangat orang Kristian, tapi makin membayak, makin ramai. Macam sekarang ni di Lebanon tuan-tuan semua memang Kristian ramai lah. Mana separuh, sebab apa dia panggil separuh, dia separuh, kita separuh ramai. Ini tuan-tuan semua ya, kita katakan membenarkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikut pula ialah, ini berlaku banyak lagi tuan-tuan semua, ialah dia panggil intisyaru al-kasb minal haram. Yang berikut ni adalah banyak maknanya usaha daripada sumber yang haram. Maknanya orang tak cara dah buat halal haram ni dunia sekarang ni. Ini satu gambaran yang Nabi sebut tuan-tuan semua. Kalau masa Nabi SAW, orang nak ambil benda sikit memang tak boleh. Jaga benda halal dan haram. Bimbang. Siapa kita pernah dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, masuk benda tak sengaja dalam mulut dia, sanggup buat lagi tuan semua. Dia sanggup buat satu benda untuk dia mutah balik keluar daripada benda-benda tak molek yang dia makan. Kalau mengikut riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar satu masa tuan semua, dia dibawa oleh susu oleh satu orang, kemudian dia minum lah. Orang tu kata sebenarnya dia beli benda-benda gini hasil daripada dia kerja dia bom pelik-pelik lah pada masa jahiliah dulu. Maka dia beli barang tu. Kemudian bagi pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masa tu memang tak tanya, lepas tu baru tahu. Padahal tu kira tak ada gapot dah. Tak ada gapot dah sebab dia tak sengaja kalau bagaimana benda tak sengaja, tapi tentu sebagaimana dia ni penjagaan pada orang dulu berkaitan dengan benda-benda macam tu. Dan kita pernah dengar tuan-tuan semua orang dulu, sebab masalah benda haram ni tuan-tuan semua, benda-benda haram ni dia bahaya sangatlah. Kalau kita dah belajar dalam hadis apa semua, antara bahaya benda haram ni adalah tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut, Nabi kata lahmun nabata minal haram fannar aula bihi. Di mana daging-daging ni yang lahir daripada sumber yang haram, kita makan melalui sumber yang haram, maka kita membesarkan tubuh badan kita dengan benda-benda gitu. Kata Nabi SAW, ila fannaru aula bihi, maka neraka lah yang akan jilat mula-mula sekali. Itu dari segi masa akhir tu. Kemudian kehidupan dia tuan-tuan semua ialah orang yang terlibat dengan barang haram ni, doa dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas tuan-tuan semua, doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah dengar hadis sebelum ni, kita dah bincang dah, satu orang musafir yang begitu jauh, kemudian tengah-tengah musafir tadi dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan biasanya doa orang musafir itu Tuhan terima. Di antara doa mustajab ialah doa orang musafir, iaitu da'watul musafir. Doa musafir kata Nabi SAW, doa yang mustajab Allah Ta'ala akan perkenankan. Laki-laki ni tuan-tuan semua, dan musafir dia berdoa kepada Allah, dia sebut nama Tuhan, ya Rabb. Masalahnya Nabi SAW mengatakan, masalahnya dia makannya dia haram, minumnya dia haram, kemudian dia dibekalkan dengan benda haram, fa anna yustajabulah, bagaimana dia ni doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata lain maknanya barang-barang haram ni adalah dihijab, dia tidak ada sebagai dia pendinding daripada doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi ikut sekarang ni kalau kita banding orang dulu memang orang panggil berkat ke Allah alam lah Lah ni kadang-kadang gitulah. Benda-benda makanan ni kadang-kadang ataupun usaha, dia bukan masalah makanan saja. Usaha haram ni satu budaya yang berlaku pada masa sekarang ni. Satu lagi contoh tuan-tuan semua, banyak perkara lah kalau kita bicara benda-benda haram ni. Saya sebut dua perkara tadi lah. Pertama sekali kemuncaknya neraka wal'azubillah. Kemudian satu lagi saya sebut tadi ialah doa kita tidak akan dilayani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, kesan daripada benda haram ni kadang-kadang dia terbentuk maknanya dalam peribadi kita kadang-kadang.
Sebab itulah orang dulu tuan-tuan semua, saya pernah cerita juga cerita ni. Apabila suami dia nak keluar daripada rumah, tuan-tuan semua, nak keluar daripada rumah, dia atas suami dia. Orang dulu dia lain sikit kan, dia atas suami dia. Orang lain tak ada. Bini duk sibuk dengan WhatsApp ke apa semua, untuk lelaki tak ada gitu yalah. Ya, dia pesan kepada suami dia sebelum keluar daripada rumah. Dia kata iyyaka wa kasbal haram. Dia sebut pada suami dia, ni orang faham tuan-tuan semua. Soal isteri yang faham tentang halal dan haram. Faham bimbang takut maknanya terbinanya kehidupan dia anak-anak dia daripada sumber-sumber yang haram. Dia sebut ke apa dia kepada suami dia, iyyaka wa kasbal haram. Dia kata abang-abang kata dia kerja-kerja lah kata, tapi jagalah daripada benda-benda yang haram kata dia. Jaga betul-betul daripada cari ataupun usaha benda-benda yang haram. Kata dia inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'ala nar. Gitulah lebih kurang dia. Dia kata kami saya dan anak-anak saya, anak-anak kita ni mampu untuk sabar daripada lapar, tetapi tak mampu untuk berdepan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pesan-pesan seorang anak, seorang bini yang faham tentang apa dia ni, masalah haram ni antara benda yang sangat-sangat dijaga dan sebagainya. Tentu semua benda-benda gini saya dah sebut tadi. Apabila akhir-akhir apabila manusia ni agama dia kurang, kebenaran dia ada mula ke depan dah. Duduk depan pemikiran kebenaran. Akhir sekali tak mikir ke apa dah. Tak mikir yang mikir kalau orang rumah pula mikir klik banyak tak kira daripada mana. Klik banyak duit ke apa tak kira dah. Mari mana kau ke apa semua. Yang penting makna balik banyak nak makan aku tu makan dan sebagainya. Tak fikir dah masalah benda-benda yang boleh membina jiwa dia, itu unsur-unsur yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, Nabi bersebut dalam hadis, Nabi kata nak cerita bagaimana tersebarnya barang-barang haram ni dalam masyarakat. Cuba tengoklah ni lah. Tak cara dah lah ni. Tak, yang penting boleh. Bagi mana pun tak tahu. Yang penting boleh makan, boleh ambil, boleh bina kehidupan dan sebagainya. Kan? Nabi SAW mengatakan semua, di mana keadaan ini dah berlaku berlainan di akhir zaman ini, di mana benda-benda ni jadi biasa. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amnal halali am minal harami. Hadis ni riwayat Imam Bukhari hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun. Okay, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saya dah sebut tadi, dia orang jaga sangat masalah halal dan haram. Bukan masalah haram saja dia jaga. Masa dulu kadang-kadang benda-benda yang harus pun dia orang jaga, bimbang takut terjebak dengan benda-benda yang haram. Benda harus dah tapi dia tak makan lagi, dia tak guna sambil takut terjebak dengan apa, dengan perkara-perkara haram. Ini di antara budaya orang dululah, kan. Sebab itulah Nabi SAW sebut, maknanya sekarang ni okeylah masa Nabi kan, Nabi kata ya'ti zamanun, siapa satu masa kemari akan ada satu suasana lain. Ya'ti 'alan nasi zamanun, zaman mana Nabi tak sebut. Cuma Nabi kata akan masa ke siapa masa, wahai sahabat-sahabatku, satu masa lepas ni, maknanya budaya berlainan dah. Gapo dia di antara Nabi sebut ialah la yubali al-mar'u ma akhadha minhu. Manusia tak peduli apa yang dia ambil, sama ada benda tu halal atau benda tu haram. Tak peduli, yang penting dia boleh makan banyak. Yang penting dia boleh bina rumah tangga dia begitu hebat dan sebagainya. Yang sebenarnya kita tengok pada hari ni lah tuan-tuan semua. Ya, cuba tengok orang lain ni kan. Kadang-kadang masalah halal haram ni dia bukan masalah harta, masalah benda ni, kadang-kadang satu benda yang memang semua orang minat berlaku. Tak kenyang kita kepada masalah harta, masalah kebendaan ni, barang tak kenyang kalau ke mana. Cuba tengok orang kena ngigat rasuah lah ni kan. Bukan orang miskin tu kalau ke mana. Kita baca berita, baca buku apa semua kan, terlibat dengan rasuah berbagai-bagai. Bukan orang biasa. Tak, kadang-kadang sebab peringkat pimpinan negara yang gaji dia bukan 2-3 riyal gaji dia kan. Tapi cuba tengok tuan-tuan semua, nak ceritanya barang harta ni bukan satu benda yang apa dia, kalau tak kena cara memang barang tak kenyang, kita panggil lapar semua. Lepas tu Nabi SAW mengatakan manusia dengan dunia ni kalau bagi 2 bukit nak lagi 3 bukit kan. Siapa Nabi kata mati, kalau boleh 3 nak 4, siapa gitulah, betul macam tu kan. Tuan-tuan sebutlah semua satu gambaran yang Nabi SAW sebut, dan kita haraplah kita tak terjebak barang-barang gini lah
tak terjebak dengan barang-barang yang apa dia ni masalah tak tahu mana halal dan haram ke apa semualah. Banyak tu semua sekarang yang berlaku sekarang ni. Bila kita bincang masalah halal dan haram, jangan ingat barang itu saja. Kadang-kadang kerja kita, ya, ketidakjujuran kita, bukan kadang-kadang kita bimbang juga takut kita dapat hasil daripada benda-benda yang tak comel. Kerja pukul 8 dia pergi pukul 10. Dia buat pukul 8 dia buat pukul 7.30 yang mari kadang-kadang. Ya, walaupun kerja tu comel, dah kerja tak halal, tetapi cara bentuk kerja bentuk dia menguruskan kerja dia. Banyaklah ni kadang-kadang. Tak, tu kadang-kadang tak jadi tu. Budak-budak tak jadi sebab cikgu tu gitu kadang-kadang. Tak, cikgu pergi pukul 8, dia waktu 8, dia pergi pukul 9, dia waktu pukul 7.30 dia tulis gitu. Dulu dia nulis kan. Lalu pun kadang-kadang guna tam ni kan, tapi kadang dia suruh orang kadang-kadang tak siapa lagi. Banyak perkara tu semua. Ya, kadang-kadang kerja itu dalam bentuk pekerjaan. Ya, mana benda kita tengok belakang lah. Dari segi makanan kita, dari segi cara kita murus kerja kita pun kita kena jaga benda halal dan haram dan sebagainya. Itulah tentu semua kita doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa dia kita, keluarga kita selamat daripada benda-benda gini. Kan? Banyak sangat sekarang ni boleh katakan debu-debu lah. Benda haram ni memang boleh katakan semua terlibat oleh azbillah. Itulah satu gambaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia ni gambaran di mana apa dia ni manusia ni tak cakna sangat dalam masalah persoalan yang berkaitan dengan halal dan haram ni. Sedangkan kita tu semua kalau kita baca Quran, pesannya Tuhan lama dah. Dalam Quran tu kata ya ayuhan nas kulu min thayyibat, apa dia ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, kita diajar tu semua, maknanya Allah Taala pesan daripada dulu lagi dalam kita mengurus kehidupan kita ni, dalam membesarkan tubuh badan kita apa semua, kita diminta supaya pastikan maknanya unsur yang membina kehidupan kita adalah daripada unsur-unsur yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sebab tu kadang-kadang kita doa Allahumma aghnini minal apa ni, kita minta Allah Taala cukup dengan halal, tak sirah benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas-lepas dah nak macam mana kan, kita taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamat apa dia ni kehidupan kita. Sebab itulah tentu semua dalam kita mengurus kehidupan kita dunia sekarang ni, kita kena tengoklah, kita kena cek kan, sama ada makan. Satulah, kedua pula apa dia ni kerja-kerja kita itulah. Dan kita nak masuk share, kena masuk gapo semua tu semua kita cuba tanya orang-orang yang ada pengalaman, orang-orang yang ada ilmu, supaya kita nak supaya kita apa dia kehidupan kita terjaga dan tak terjebak dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Ibnu Tin, satu ulama, kata dia akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza tahdziran min fitnatil mali. Wa huwa min ba'd nadail nubuwwatihi li ikhbarihi bil umuri allati lam takun fi zamanihi. Satu orang ulama tu semua boleh dia syarah hadis ni, kata dia hadis ni apa dia yang kita boleh faham. Hadis saya sebut tadi maknanya Nabi kata la yubali al mar'u ma akhadha minhu am min al halali am min al harami. Manusia tak peduli di akhir zaman ni halal ataupun haram. Kalau mengikut apa yang disyarah oleh satu orang ulama, kata dia hadis ni ada dua perkara yang kita boleh faham. Yang pertama sekali ialah kata dia tahzir min fitnatil mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri peringatan daripada fitnahnya harta atau fitnah harta lah. Kan? Kadang-kadang gelak gelemak lah, tak nampak toko depannya, tak apa dah, tak nampak ke apa satu dah. Ya, sebab itulah harta memang cukup-cukup fitnah lah. Ya, Nabi cakap ni tuan-tuan terasa apa dia ni perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang manusia ni memang terpenuh dengan harta. Yang kedua pula Nabi cakna kepada sahabat dia, bimbang-bimbang takut apa dia ni, kepada umat dia bimbang-bimbang takut terjebak dengan barang-barang gini. Okey. Yang kedua pula katanya ulama, antara apa yang kita boleh faham daripada hadis ni, kata dia adalah wa huwa min ba'd dalail nubuwwatihi. Ini adalah salah satu daripada sebahagian daripada dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita benda tak berlaku pada masa dia, tapi dah berlaku dah sekarang. Masa Nabi tak ada barang-barang gini macam saya sebut tadi lah. Tak ada barang-barang gini. Kita lah ni kadang-kadang tak boleh tengok ada masjid pun kadang-kadang cuci kedai lagi. Tak kira dah hal-hal dan sebagainya kan. Tu nak cerita macam mana tu semua apa yang berlaku pada masa sekarang ni.
Sebab tu kadang-kadang kita rasa heran juga setengah-setengah negara orang putih kadang-kadang barang tinggal pun tak hilang. Tak. Orang tak ambil sebab dia tahu barang tu tak comel kan. Dia bukan masalah halal-haram sangat, tapi dia jaga benda-benda gitu. Kita ni tak baca hadis lagi, baca Quran lagi, kadang-kadang hak ada baca hadis tu jadi masalah pun kadang-kadang macam tu. Itulah tu semua antara fenomena ataupun keadaan yang berlaku seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar berlaku. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, kita pergi sikit lagi, ialah apa dia ni tinggal berhukum dengan Islam. Oh ni jelas lah. Dulu kalau sebut kerajaan menentang syariat Islam lah. Quran dan Sunnah jadi perlembagaan hidup. Masa Nabi, masa sahabat dan sebagainya. Ini tentu semua menjelaskan. Sekarang ni tak ada lah negara apa ni yang menentang syariat Islam, tak ada. Cuma negara umat Islam yang berlaku sekarang ni. Ini satu benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni tuan-tuan semua, di antara benda yang akan berlaku di mana orang tinggal berhukum dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengoklah masa Nabi, masa sahabat Khulafa' Rasyidin, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, semua maknanya tak Islam depan. Lepas dah tak ada dah. Lepas tu sekarang ni tak ada lah. Tak ada. Sekarang kita ambil daripada budaya hukum daripada orang lain. Ini Nabi sebut tuan semua. Dan akhir sekali Nabi kata apa? Nabi kata wa apa dia ni wa awwaluhunna naqdan al-hukma apa ni naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Mula-mula sekali maknanya berhukum dengan Islam kau tak ada. Akhir sekali Nabi kata semaya pun ditinggalkan. Apabila manusia ni agama dia tak ada ke apa semua, akhir sekali apa dia ni tadi kita cakap dari segi kerangka kerajaan kan. Kerajaan tak berhukum hukum Islam. Kemudian dari segi rakyat pula, maknanya dari segi apa dia antaranya ialah bab semaya. Nabi kata semaya makin hari makin orang tinggal, makin hari makin orang apa dia ni makin orang tak percaya cara bab semaya ni. Tentu selalu ni kita tak apa, kita di kalangan orang semaya kita tak pernah sebut tengok orang tak semaya kan. Kadang-kadang kita jadi guru ni kita pernah cek kadang-kadang budak-budak lagi kita tanya siapa tak semaya subuh kadang-kadang kan. Ada sengah-sengah ada dengar saya dengar lah daripada guru sekolah-sekolah menengah ke apa semua. Kadang-kadang biasa ya, saya tak semaya subuh kata dia. Jadi tak puasa ke puasa satu kadang-kadang budak-budak. Kita sekarang ni tuan-tuan semua, kita boleh kita cakap buat semaya, kita kata aduh tak tinggal semaya. Kita cakap di kalangan kita tak apa, ada apa orang ya. Tak. Tapi cuba tengok masyarakat kita macam mana. Berapa orang tak semaya, berapa ramai dah orang mula tinggal semaya dalam keadaan biasa dah sekarang. Tak rasa bersalah meninggalkan apa dia ni ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab semaya ni tuan-tuan semua adalah benteng terakhir kita kira gitulah. Kalau tak ada semaya habis rusak habis kehidupan dia. Kan? Sebab itulah apabila kita pernah tanya kadang-kadang golongan-golongan yang habis masa dok main mutu mana-mana orang dok qiyamul lail dok main mutu orang tino pada kadang-kadang cek tu cek dia kadang kita cek semaya dak tu semua. Apabila semaya ni yang merupakan benteng tak ada, maka dengan sendiri dia akan mari benda lain. Benarlah orang tua dulu kadang-kadang saya pernah sebut orang tua dulu kadang-kadang dia pesan pada anak dia jangan tinggal awal semaya. Kan dia tinggal walaupun dia tak ngaji universiti pun dia faham sembahyang ni antara benteng terbaik untuk manusia. Kan? Dia pesan jaga molek awal anak adik kau berapa abang kau berapa semua jaga sembahyang. Kalau boleh jaga masjid dan sebagainya. Sebab dia faham makna sembahyang ni adalah benteng yang kuat kepada manusia sebenarnya. Dalam hadis Nabi sebut ni tuan-tuan semua, Nabi kata apabila saat-saat akhir dunia ni orang dah mula tinggal sembahyang. Mana benteng dia adalah benteng kuat, akhir sekali dah runtuh benteng tu terus dengan sendirinya marinya muka-muka lain. Sebab sembahyang ni apa dia? Sembahyang ni mana yang kita faham lah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni fungsi dia, peranan dia adalah dia mencegah kita. Macam kita orang sembahyang kena buat barang tak molek, tengok barang tak molek sikit ada dah tiba-tiba mari dah. Tak boleh ni barang tak molek. Nak dengar barang tak molek maka mari dalam hati kita tegahan makna tak boleh ni barang tak molek dan sebagainya. Ini boleh dikesai-kesai semaya kita buat. Tapi kalau orang tak ada semaya tuan-tuan semua, benteng yang menghalang dia daripada fahsyah dan munkar tak ada, maka dengan sendiri dia boleh buat. Dia sanggup curi, dia sanggup ke apa dia buka aurat bagi perempuan ataupun lelaki sebagai lelaki lekar kan. Dan jadi biasa dah pakai seluar pendek apa semua jadi dia biasa. Dulu tak ada kadang-kadang kan. Okay, cuba cek orang macam ni biasanya semaya tak berapa beriman lah. Itulah tentu semua satu gambaran yang
Nabi SAW sebut maknanya apa dia ni tak semaya apa gitu. Kadang-kadang berlaku di universiti tu semua. Sungguh kadang tak semaya ngaji bahagia selai kadang-kadang gitu. Itu satu masalah. Ini satu benda-benda yang kita boleh azubillah lah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ala kuliah tu semua ni gambaran apa dia ni, gambaran apa dia ni yang berlaku yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting maknanya kita diajar supaya apa dia ni, supaya apa dia ni, supaya jagalah barang-barang gini. Katanya ulama apabila disyarah tentang masalah apa semaya ni makin orang tinggal ni, maka katanya syarah apa ni, orang yang syarah hadis ni, ulama syarah dia kata dia, sehingga kata dia memang berlaku satu fenomena yang biasa kata dia. Orang kampung pun tak semaya, orang bandar pun tak semaya berlaku kadang-kadang. Ini memang kemuncak lah. Tapi asal lagi katanya ulama ialah ada setengah tu semaya dalam keadaan malah. Semaya juga pakai gitu ya lah. Tak pakai apa dia ni, lepas batuk tangga, takut kepada tok tua, malu kepada tok tua, takut kepada gitu ya lah. Bukanlah daripada dia nak kepada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semaya malah ni tu sebenarnya bukan sikap daripada kita sebenarnya. Malah semaya berasa berat nak semaya ke apa ni, ini bukan pasal perangai orang Islam lah. Dia perangai kepada orang munafik, tu mana Allah Taala sebut wa idza qamu ila salati qamu apa dia ni kusala yuraunan nas. Antara sifat kalau kita baca dalam Quran yang Allah Taala bawa banyak sifat-sifat munafik kan. Sebab dalam dunia ni ada tiga golongan ya. Pertama sekali orang beriman, yang kedua pula ialah apa ni kafir, yang ketiga pula orang munafik. Kan Quran ada cara dalam 30 juz dia cara tiga golongan ni lah. Kan tak ada keempat, tak ada lima, cuma nama pelik-pelik tu telailah. Yang penting maknanya ini tiga golongan manusia yang Allah Taala kategorikan dalam kehidupan dunia ni. Kafir, orang Islam, kafir, satu lagi ialah munafik. Okey. Maknanya kalau kita baca Quran banyak ciri-ciri munafik ni, dan hadis Nabi banyak. Antaranya wal'azubillah kita minta berlindung daripada Allah Taala ialah apabila dia semaya dalam keadaan berat. Kita pun dah mari juga bagi kita kalau ke mana kan. Cuba pakat-pakatlah kita ingat semua kalau berat tu memang bukan perangai kita dah. Itu perangai orang lain, perangai bukan orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebutlah Quran banyak tempat, antaranya ialah wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nas. Di mana orang munafik ni apabila dia semaya adalah keadaan malah. Kalau dia semaya pun hanya sekadar nak tunjuk kepada orang ramai. Mana kita baca dalam hadis kan, munafik antara berat semayanya subuh, berat semayanya kepada dia isya dan sebagainya, berat kalau dia buat apa atas dasar nak tunjuk kepada orang lain. Kemudian sikit lagi tuan-tuan semua, di antara benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia ni, dia panggil apa dia ni di Madinah ni akan dikeluarkan orang jahat. Orang jahat dan berada di kota Madinah akan dikeluarkan satu masa nantilah. Orang jahat ada seorang mana-mana pun di Madinah pun ramal, dan di Mekah pun ramal ada ramal kena tipu. Saya pernah kena tipu sekali, seminit telefon berapa puluh rial yang ambil ke dia, pakai jubah kadang-kadang kita pergi pula lari tak ada lah, kadang-kadang berlaku macam tu. Masa duk ngaji dulu kita Mesir, kemudian pergi Mekah, pergi Madinah, tengok-tengok kita perlu sangat nak telefon keluarga, tengok-tengok nyamik banyak ke dia, rupa-rupa memang kena tipu lah, pakai gar, pakai molek belakang tapi cerita suasana tuan-tuan saya sebut ni maknanya satu masa suasana orang jahat ni akan dihalau daripada kota Madinatul Munawwarah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la taqumus sa'atu hatta tanfi al-madinatu syuraraha. Keluar daripada Madinah ni orang jahat, satu masa akan berlaku macam tu. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, antaranya ialah yang saya nak sebut sini ialah apa dia ni, kadang-kadang berlaku kalau mengikut riwayat mengatakan apa dia ni, binatang cakap kepada manusia, ya kan, binatang ni cakap kepada manusia maknanya benda-benda tak boleh cakap tiba-tiba diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bercakap. Ni tak ada lagi boleh tak? Lah ni tak.
Boleh kecek pun apa dia buruh orang ngajar tu lah. Kalau gimana dia kecek kita pergi assalamualaikum tu kata. Ni memang akan berlaku satu masa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana binatang buah ke ataupun ada setengah makhluk diberi kebenaran untuk berbicara dengan manusia. Ini satu benda yang pasti akan berlaku lah, cuma bila-bila masa tu wallahu alam. Ini penjelasan ataupun kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saya rasa tuan semua untuk apa dia ni untuk hari ni. Ada banyak lagi lah, insya-Allah kita akan bincang lepas ni beberapa siri lagi tentang tanda-tanda kiamat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kenyataan yang sahih, satu kenyataan yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cerita dongeng, bukan cerita khayal ledak lah, tapi apa yang Nabi cakap adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu semua yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala, yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa sikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha min nurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faydil iman bik wa jamili tawakkuli 'alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.